Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Kali ini kita ingin membincangkan tentang satu perkataan yang sering kita dengar di negeri Perlis ini. Khususnya Duli Yang Tak Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis mengangkat perkataan ini dan berharap rakyat negeri Perlis berada di dalam kerangka perkataan ini ataupun ungkapan ini, iaitu rakyat bermentaliti kelas pertama di dalam tindakan. Perkataan mentaliti kelas pertama ini diungkapkan barangkali kita dengar daripada banyak pihak. Ia bermaksud bahawasanya mengkendaki, menuntut supaya kita berada pada tindakan, tahap pemikiran dalam segala tindakan yang kita atur atau yang kita ambil pada tahap yang tinggi dan yang terbaik. Sebelum saya nak mengulas tentang apa yang patut kita buat dalam kerangka kita di negeri Perlis ini ataupun di mana saja kita sebagai rakyat Muslim di dunia ini, saya suka untuk petik apa yang Nabi SAW sebut di dalam hadis. Nabi SAW kata, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Dalam sebahagian riwayat Nabi sebut, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yuhibbul ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha." Maksudnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu jamil, cantik, yuhibbul jamal, ia sukakan kecantikan. Yani Allah sukakan melihat perkara yang elok. Allah tahu kita tak mungkin semua kita berkemampuan membeli yang baru. Tetapi Allah suka kita buat yang terelok, yang terbaik yang boleh kita buat. Wa yuhibbu ma'aliyal umur. Allah suka perkara-perkara yang tinggi standardnya, yang tinggi nilainya. Maksudnya kalau akhlak yang paling tinggi, yang paling terbaik. Kalau kita buat sesuatu ada itqan, yakni kita buat yang terbaik yang boleh kita buat. Wa ashrafaha, Allah suka yang mulia-mulia, yang bagus-bagus. Wa yakrahu safsafaha, Allah tak suka benda yang lekeh, selekeh, tindakan yang tidak ada nilai. Ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan selainnya. Saya ingin memetik daripada hadis ini bahawasanya agama ia menuntut kita supaya kita bertindak dengan satu tindakan yang apabila orang tengok ada kelas, ada nilai. Dan ini menentukan perwatakan manusia. Sebab itu manusia ini, bila manusia itu tinggi kelasnya, cara berkelasnya bukan maksud dia mesti daripada keluarga orang kaya. Tidak semesti dia orang banyak harta. Tapi manusia yang terhormat apabila kita lihat cara dia bercakap, cara dia bertindak, cara dia mencelah dalam memberikan pandangan, cara dia mendengar orang lain memberikan pandangan, itu dalam kehidupan dia. Sehingga kepada cara-cara yang lain yang membabitkan masyarakat dia. Kalau saya nak sebut lebih detail, kalau kita lihat agama, pagi-pagi lagi Allah suruh kita bangun untuk kita solat. Disuruh kita solat di masjid, dapat pahala yang lebih berjamaah. Supaya pagi-pagi lagi kita tahu kita ini manusia yang hidup bersosial. Dalam hidup bersosial kita ada nilai, ada kualiti hidup yang patut kita penuhi. Nak pergi ke masjid, dia suruh kita pakai yang elok. Tak bolehlah kita pakai pakaian tidur yang selekeh. Orang tengok kita pun tak elok. Kita pakai yang elok. Dia suruh kita berwangi-wangian. Tak boleh kita pergi masjid macam tu saja. Kita gosok gigi supaya orang sebelah kita tak bau. Semua ini didikan agama supaya kita ada nilai, ada kelas dalam perhubungan dengan manusia. Datang ke masjid, duduk dalam saf. Bukan kau duduk ujung sana, aku duduk di ujung sini. Sembahyang dalam saf yang lurus. Lebih lurus, lebih rapat saf, lebih banyak pahalanya. Mengikut imam, berdisiplin, tidak potong imam. Ini semua daripada awal nilai-nilai itu diajar disiplin dalam hidup kita. Dan kita
disuruh hormat menghormati, supaya kita taklah dalam sembahyang itu berbau, dalam sembahyang itu kemudian kita sendawa dan seumpamanya. Kalau kita makan yang busuk seperti durian ataupun kita makan petai, kita tak dibenarkan datang ke masjid, seperti mana di dalam hadis yang Nabi melarang orang makan bawang putih datang ke masjid. Ini semua adalah nilai-nilai tinggi yang diajar oleh agama. Kalau nilai ini ada, kita akan lihat tak mungkin satu orang Muslim buang sampah. Bila dia buang sampah umpamanya, merata-rata, dia buang sampah merata-rata, yang akan terkena ialah orang lain. Mungkin dia lepas keluar daripada rumah dia, tapi negeri menjadi kotor, kampung dia menjadi kotor, tempat dia menjadi kotor. Dan demikian juga apabila dia bawa kereta, apabila dia tidak berdisiplin, tak fikirkan orang lain, dia mengganggu orang lain, mengganggu urusan orang lain. Sehingga keseluruhannya dia pergi berurusan, dia akan bukan saja fikir tentang dirinya, dia berfikir tentang orang lain, dan dia cuba memenuhi standard yang paling baik di dalam urusan, kerana innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Kerana Allah suka kepada nilai-nilai urusan-urusan yang tinggi standardnya, seperti mana yang Nabi SAW beritahu. Maka jika kita mengamalkan hal ini, kita bayangkan, saya ambil satu contoh yang paling basic, kerana bila kita naik kereta, kita akan nampak negeri kita ni. Alhamdulillah ramai orang puji juga perlis ini bersih. Tapi kita masih perlukan, kita tengok kedai makan dan seumpamanya. Jika dia buang sampah merata-rata, bukan dia mungkin nak selesai masalah dia hari itu, tapi jangka masa panjang ada tempat yang tersumbat, penyakit yang bertebaran dan macam-macam lagi. Dia rasa mungkin itu adalah soal pengurusan diri saja. Dia tak tahu itu ada kaitan dengan agama. Ia ada dosa dan pahala. Jika ia mencemarkan negeri, mengotorkan keadaan, menyusahkan orang lain, hukumnya berdosa. Sebab itu kita dalam fatwa kita sebut tentang pencemaran alam sekitar yang membawa kepada dosa. Dan ini semua adalah merupakan nilai yang sepatutnya ada di dalam pemikiran kita dan sikap kita apabila nak bertindak. Ada orang, kita tak nak macam ada satu negara tu, kat negeri dia berdisiplin. Keluar daripada negeri dia tak berdisiplin. Dia buang sampah merata. Kita tak, kita Muslim. Kita ikut peraturan. Kerana kita hidup, kita ini ada dua unsur yang penting. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia berkait dengan hubungan dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berhubung dengan manusia dengan cara yang terbaik. Sehingga untuk bercakap pun Allah kata wa qul linnas al-husna, cakap pada manusia dengan terbaik, supaya kita cakap dengan manusia dengan perkataan yang terbaik. Apabila kita bertindak, Allah suruh kita bertindak dengan tindakan yang tidak menyakitkan orang lain. Dan ini adalah perkara-perkara yang diajar oleh agama. Jika kita lihat, kita akan tinggi standardnya. Hatta Nabi bila ketawa, dia tak ketawa sampai terbahak-bahak. Dia nilai. Kadang-kadang ada orang benda-benda tak kita lihat pun kita malu pada diri kita, kan? Kadang-kadang cara dia duduk, kaki dia duduk, cara dia bersembang depan orang, cara dia berpakaian, semua itu refleks ada nilai tentang kadar cara fikir dia. Sebab itu agama suruh ma'aliyal umur, agama suruh standard yang tinggi di dalam pengurusan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terdidik hal ini. Nak didik hal ini bukan mudah. Kadang-kadang nak urus pakaian bagi kemas. Orang yang comot bagi dia tu dah kemas, kan? Padahal orang lain masih tengok tak kemas, kerana dia tak terbiasa. Sebab itu kita mesti dibiasakan. Masyarakat bermentaliti kelas pertama bermaksud kita kena bentuk semua masyarakat kita, supaya bila kita tengok orang lain, kita tahu aku ni tak kena ni, orang lain semua elok. Jadi kalau kita nak Perlis ni maju ke depan, kita mesti pastikan seluruh rakyat, bukan seorang dua yang kemas dan elok. Semua orang kemas, elok, teratur urusan hidupnya. Bukan mesti kaya, kita tahu tak semua orang boleh kaya. Bukan mesti baju baru, tak semua orang boleh baju baru. Rumah yang miskin, yang buruk, kalau disapu bersih, disapu di kelilingnya, diatur sampahnya, orang pergi pun selesa. Orang kaya yang rumahnya besar dan baru tapi selerak, berbau itu dan ini, walaupun harta dia banyak, tak selesa orang duduk. Itu maksudnya apabila kita berada pada ma'aliyal umur ataupun berada pada mentaliti kelas yang tinggi.
Mudah-mudahan kita semua insya-Allah dapat memenuhi maksud ini dan menjadi rakyat dan Muslim yang baik di dalam negeri dan negara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.